baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi samiil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alaz zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, semua ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin muslimin muslimat serta ayahanda dan bonda yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua malam ni? Alhamdulillah. Tamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini sekali lagi dengan limpah kurniaan, nikmat, rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, makanya kita dapat berhimpun di dalam rumahnya sebagai tetamunya. Mudah-mudahan kita semua sangat-sangat berharap nanti apabila kita semua dibangkitkan di padang mahsyar, sudilah kiranya Allah Subhanahu wa taala pilih kita semua untuk menjadi tetamunya, insya-Allah. Amin Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah malam ni kita akan menyambung bacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, iaitu perbincangan bacaan ini berkaitan dengan kelebihan akhlak baik dan kehinaan akhlak yang buruk. Berkenaan tanggapan yang menyatakan bahawa sesuatu yang bersifat tabiat ataupun yang sedia ada tidak boleh berubah. Sebenarnya mengubah tabiat itu bukan bermaksud menghapus terus sifat-sifat ini, tetapi apa yang menjadi tumpuan sebenar ialah mengembalikan runtunan nafsu syahwat ke arah kesederhanaan, iaitu tahap pertengahan antara terlampau menurut kehendaknya dan mengabaikannya. Bukan sampai kita ni kena turut semua kehendak nafsu, ataupun sampai tak mau ikut nafsu. Tengah-tengah. Kalau terlampau menurut kepada kehendak nafsu, buruk padanya. Kalau kita terlampau mengikat sangat kehendak nafsu, akhirnya kita yang jahanam. Kerana kita dan nafsu tak boleh dipisahkan. Nafsu tu ialah diri kita. Ini sebagai menjawab soalan orang yang mengatakan bahawa dia ni nak buat macam mana, tak mungkin akan berubah. Ini kita kata jawapan orang yang malas berusaha. Kita kata awak ni boleh jadi orang yang baik. Dia kata mana boleh, kan? Saya ni daripada sejak kecil sampailah mati macam ni lah, tak boleh nak berubah dah. Kita cakap boleh berubah, sebab kita ni makhluk manusia
yang istimewanya makhluk manusia ni berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Manusia Allah kurniakan akal, supaya dengan akal manusia ni boleh berfikir bagi membezakan antara yang buruk ataupun baik. Sebab apa kita sebut manusia ni boleh berubah? Kerana haiwan yang tidak ada akal pun boleh diubah oleh pelatihnya, oleh tuannya. Bagaimana dia menghendaki haiwan peliharaannya seumpama anjing, mengikut kehendaknya, mengikut arahannya, diajar, dilatih. Akhirnya makhluk yang tidak berakal ni boleh berubah, boleh dengar kata tuan dia. Ini kan pula manusia. Ini jawapan yang kita sebut pada pertemuan dulu. Maka sebab itu yang kita masukkan berubah ni bukan nak ubah secara sampai kita sebut tadi tu, tak nak langsung dah ikut nafsu. Tak nak langsung ikut nafsu. Yang kita nak suruhnya sederhana, jangan terlampau menurut kehendak nafsu, ataupun jangan mengikat terus nafsu. Ustaz main makan, tak mau makan. Sebab apa? Tak mau ikut nafsu. Matilah kita akhirnya. Sebab kita menyekat keperluan nafsu. Nafsu kan nak kepada makan. Cuma di sini kontrol makan tu. Jangan melampau-lampau sampai membazir. Itu yang tak boleh. Ataupun jangan kedekut sangat. Sampai nak makan untuk diri sendiri pun dia tahan. Tak boleh macam tu. Makan sekadar dia. Kalau melampau-lampau tak boleh, kedekut bakhil pun tak boleh juga. Teringin nak makan ikan jenahak contoh. Tapi biarlah. Ini orang kedekut, kedekut. Tapi kalau orang belanja dia makan. Tapi kalau dia kena bayar duit sendiri, tak makan dia. Biarlah. Teringin sampai meleleh air liur pun, tapi sebab kena bayar sendiri, tak makan. Ni kedekut. Kedekut. Baik. Seterusnya, bukan menghapuskannya secara total yang kita sebut tadi itu. Bagaimana kita mampu melakukan sedemikian sedangkan nafsu dan syahwat yang diciptakan itu secara fitrahnya mempunyai faedah yang tertentu. Ada faedah nafsu ni. Sebab itulah Allah bagi tanggungjawab untuk nak makmurkan dunia ni kepada manusia. Sebab manusia diciptakan oleh Allah mempunyai keinginan. Tuan-tuan bayangkan kalaulah Allah taklifkan kepada malaikat menjadi khalifah dekat atas dunia, kita tak akan jumpa ladang tebu, ladang tembikai, majlis walimatul urus, tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab malaikat dia tidak berkehendak kepada kahwin. Dia tidak macam manusia, baru sekolah rendah dah main kahwin-kahwin. Cuma kita tak ambil apa benda tu sebagai perkara penting sangatlah untuk diberi perhatian. Tapi waktu kecil-kecil tu dah main kahwin-kahwin dah. Kahwin olok-olok sanding kan dengan tu. Tengok-tengok, rupanya betul. Waktu dia main kecil-kecil itulah pasangan dia bila dia besar. Ada juga yang macam tu kan. Lepas tu naik sekolah menengah, itu dah huru-hara dah keadaan tu setengahnya. Tak boleh dah kena duduk berdua-duaan. Ibu bapa yang ada anak macam ni yang kena carilah jalan macam mana nak bagi selesai ni, bantu dia supaya tidak berlaku perkara-perkara yang tak baik ni. Tengok, dia ada keinginan tu. Ini tak boleh kita nak halang, tak boleh. Pesan dekat anak, jangan gatal. Sibuk dah nak kahwin walaupun belajar tak habis lagi. Jangan macam tu. Tengok keperluan dia kepada macam mana. Kalau kita boleh bagi nasihat, dia boleh sabar lagi sampai habis belajar, okey, tak apa. Tapi kalau dia kata tak boleh dah buat,
Saya ni kalau abah duduk tak bagi juga tak tahulah, saya bimbang takutnya nanti berlaku perkara yang tak baik. Yang ni tuan-tuan kalau disebut macam ni, mak ayah kena ambil bahagian untuk menjayakan hasrat tu tadi. Tolong dia. Betul tak? Daripada berlaku perkara yang tak baik, kan lebih baik ditolong. Lepas tu kita pesan, bila dah hidup berkeluarga ni, kena ada saling tanggungjawab, saling bertanggungjawab. Yang lelaki kena jadi suami, yang isteri, yang perempuan kena jadi isteri. Tak boleh dah nak buat macam sebelum kahwin dulu. Yang lelaki kan suka melepak, dulu kan suka melepak dengan kawan-kawan. Tapi bila dah kahwin, kena kontrol lah. Jangan nak melepak juga lagi macam sebelum dia kahwin. Marahlah isteri. Kan dulu hujung minggu je ke laut. Buat apa? Tangkap ikan. Dia bukan nelayan tapi hobi dia mancing. Tapi bila dah kahwin, mungkin tak boleh lagi dah untuk nak dia nak buat macam tu. Kena tanya isteri. Hujung minggu ni ada projek nak pergi mana-mana ke? Ada perancangan nak pergi ke mana-mana ke? Kalau dia kata free, boleh dah abang nak pergi ke laut, contoh. Bukan minta izin. Kan? Tapi bila dia memaklumkan aktivitinya, itu amalan yang terpuji. Amalan yang terpuji bagi seorang suami. Begitulah juga isteri. Kan? Dah tak boleh dah nak duduk jumpa dengan kawan-kawan, pergi buat window shopping. Abang, hujung minggu ni saya ada deal dengan kawan sekolah dulu. Tiap-tiap minggunya nak pergi window shopping. Tak boleh lah. Kan masa belum kahwin dulu memang dia punya tabiatnya gitu. Tapi bila dah kahwin tak boleh dah. Dia kena ingat peranan besar dia sekarang ni ialah sebagai isteri kepada seorang suami. Orang lelaki sebagai seorang suami kepada seorang isteri. Kena baca dia punya peraturan tu dekat anak yang contohnya macam tu lah, yang kita nasihat dia sabar sikit lagi, boleh tak? Sabar sampai habis belajar dulu ke nanti, ataupun sabar kalau dah kerja baru kita runding lah. Dia kata tak boleh dah nak sabar bah. Kan? Kalau dia kata gitu, maknanya menjadi tanggungjawab lah kepada ibu bapa untuk tolong selesaikan masalah dia. Saya ni abah dia kata sampai puasa Nabi Daud lah selang sehari. Sebab nak kawal nafsu ni terlampau handal sangat. Alamak, dia sebut macam tu kan, kita pun takkan biar je lah dia puasa, elok lah tu puasa selang-seli sehari kan. Jangan kan. Sebab kemampuan antara seseorang ni tak sama. Kita mungkin tak ada hal, tapi orang lain tu, anak kita yang terdedah dengan macam-macam siaran di media sosial, siaran di TV, di Astro dan macam-macam lagi lah. Kan? Kita dulu tak apalah main tengok wayang pacak je. Tu pun cerita Hindustan je kan. Tak ada cerita gajah mati kena tembak. Itu je lah. Sebulan sekali tengok. Memanglah tak kuat sangat keinginan tu. Tak terdedah dengan macam-macam cerita. Baik, ni disebut begitu. Makna bukan untuk nak menghapuskan secara kesemua sekali, tetapi bagaimana kita nak kawal. Jika manusia membuang terus nafsu, contohnya makan tadi, nescaya matilah. Ajak makan tak mau makan. Kenapa dia tak mau makan? Saya tak nak bagi nafsu tu makan. Padan muka dia. Padan muka siapa? Padan muka orang yang tak makan tu lah. Setakat sehari tak makan, boleh lagi 2 hari tak makan, letihlah sikit kan. 3 hari tak makan, mula dah tak ada tenaga. 4 hari tak makan, tanda-tanda nak mati tu dah ada dah. Kan? Hari kelima tak bagi lagi makan. Ajak makan, mainlah makan, saya tengok awak ni kesian sangat dah. Gaya macam orang nak mati dah. Dia kata tak mau layan nafsu. Hari ke-6, hari ke-7 meninggal. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasal apa? Tuan dia mati, tak makan.
Kan, sebab tak makan, mati. Betul? Memanglah sebab tu tuan-tuan kan, ulama sufi ni contoh, kalau dia teringin sangat nak makan, contohnya dia kata nak makan nenah lah, dia pun makan sungguh-sungguh. Bila makan sungguh-sungguh ni apa jadi tuan-tuan? Luka lidahnya. Lepas tu dia akan cakap, ni sufi, kita bukan orang sufi, kita ni orang fiqh. Orang fiqh ni kalau makan dengan sembahyang, dua-dua ni ada, makan dulu ke sembahyang dulu? Makan, memang jawapan orang fiqh. Kalau orang sufi, sembahyang dulu Ustaz. Kita kalau sembahyang boleh, tapi masalah kita sembahyang dulu ni, start Allahu Akbar sampai selesai tu tak khusyuk. Terutamanya imam. Minta maaf, bukan sini, tempat lain. Start daripada takbir tu tak khusyuk. Sebab apa? Duk teringat makan tadi. Kalau kita baca panjang kan, orang belakang tu tak ikut sekali sembahyang kita, dia bedal dulu, selamat kita. Betul tak? Ataupun lepas habis sembahyang, orang lain yang jadi makmum tak tunggu berwirid bersama dengan imam. Kita jadi imam ni sedap nak berwirid apa semua, doa panjang bagai kan. Tapi tak aman hati. Pasal makmum dia boleh tinggal. Dia boleh tinggal. Imam, Assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba bangkit menonong dia pergi kat tempat jamuan tu. Apa hal imam kita ni? Wirid tak ada, doa tak ada, lain macam imam. Dah orang akan tengok macam tu, pelik. Sebab urus di tempat kita ni tidak, imam tidak macam tu. Imam ni lepas habis salam ada wirid ringkas, doa pendek, sekurang-kurangnya. Kalau dia baca doa wirid panjang, nasiblah kan. Memang selamatlah, dia seoranglah akhirnya tinggal berwirid. Makmum kata dia dah sembahyang sekali, dah berjemaah, dah apa lagi, pergilah kumun makanan. So sebab tu kalau macam tu perasaan dia masa sembahyang, jadi teringat ke makan, lebih baiklah makan dulu, bedallah makan tu dulu, puas-puas, lewat sikit sembahyang pun tak apa. Sebab apa? Bila kita sembahyang nanti, tentunya kita boleh fokus dalam ibadat tadi. Tak ingat dah buat makan, dah kenyang perut tuan-tuan, nak ingat apa lagi? Masalah kita ni banyak sangat teringat itu, teringat ke makan itu, makan ni, perut lapar kan. Sebab tu kita kata kita ni orang fiqh. Sufi ni dia makan nenas tadi tu sampai luka mulut dia, luka lidah dia. Kemudian dia bercakap, dia kata nak sangat makan, aku dah bagi makan. Lepas tu dia tak teringin dah lah, sakit dah mulut, hilang dah lah keinginan nak makan tadi kan. Kita bukan sampai macam tu lah, tahap kita ni makan ala kadar. Nak teringin, nak nenah, ambil lah nenah, makan lah. Berapa keping kita larat kan. Nak makan nasi, makanlah nasi. Gitu. Jangan melampau-lampau, tu yang tak boleh. Ataupun langsung tak bagi, teringin nak nenah, tak boleh, tak boleh. Sampai ke sudah tak dapat, meleleh air liur ni nak makan nenah, tapi tak dapat walaupun seiring. Ni tak boleh kan. Apa yang kita inginkan tu, kalau tidak bertentangan dengan syariah, bagi je. Yang tak bolehnya melampau-lampau ataupun sampai tak bagi langsung. Baik. Begitulah juga jika dibuang nafsu berkelamin. Ustaz kahwin lah ustaz. Ustaz dah kahwin. Ini hak katalah ustaz tak kahwin lagi ni. Ustaz kahwin lah ustaz. Tak maulah. Tak maulah kan. Orang tengok dia ni bukannya kata ada penyakit, sihat tubuh badan, bukan kata tak ada duit, banyak duit, tapi bak suruh kahwin, tak mau kahwin. Bila tanya kenapa ustaz tak mau kahwin, tak mau layan nafsu. Tak mau layan nafsu. Kahwin ni kan memang kan ada bahagian tu nak kena bersuka-suka bersama dengan pasangan kan. Sebab boleh suka-suka dengan pasangan tu lah insya-Allah dapat zuriat kan. Sebab maksud daripada kahwin tadi ialah untuk mengembangkan zuriat.
Ini dia putus langsung terus, tak mau kahwin lah. Bila tak mau kahwin, artinya memutuskan urusan untuk dapat zuriat. Mana ada orang tak kahwin, zuriatnya bersusun kat belakang ni kan. Bagus betul lah awak tak kahwin tapi anak berderet lah. Kan? Jika perasaan marah dibuang, pasti manusia tidak sanggup mempertahankan diri sendiri dari segala perkara yang akan membinasakannya. Marah ni nafsu. Kan? Marah ni nafsu yang tak boleh melampau-lampau dalam marah. Asal marah tumbuk dinding, pecah dinding. Tumbuk cermin, pecah cermin. Baling pinggan, mangkuk, periuk dan sebagainya. Wah. Pasal apa jadi macam ni? Saya gitulah ustaz, kalau marah jadi gitu. Tak boleh, tu kena kontrol, tu penyakit. Itu penyakit. Sebab dia asal nak marah dekat isteri, tapi takkan nak tumbuk isteri. Pecah muka dia nanti kan. Tumbuk dinding. Tumbuk batu. Walaupun sakit, tapi maco punya pasal. Tak dah, tapi kat belakang tu ada kan. Tumbuk dinding kayu, pecah dinding kayu. Tumbuk peti sejuk, kemek peti sejuk. Tak apa, besok panggil mekanik, baiki elok balik semula. Dia tak marah, dia hilang kawalan, tak boleh. Itu penyakit. Ataupun langsung tak marah. Orang buat apa, hina agama Islam pun relax aja. Ni tak boleh. Kena ada juga sifat marah tu. Tadi ustaz kata marah ni nafsu. Ya. Kena ada sedikit, itu kita sebut tadi, kontrol, duduk di tengah. Jangan melampau-lampau ataupun langsung tak ada. Sifat marah ni kena ada juga dalam setiap diri kita. Supaya apa? Kalau orang kata macam-macam pada agama Islam, biar nampak stand kita ni. Marah rupanya kita pada orang yang buat macam-macam kepada agama Islam ni. Orang hina keluarga kita, kan? Orang hina ayah kita, orang hina mak kita, ada sedikit rasa geram, rasa marah. Kalau tak ada rasa marah, orang pijak kepala ayah dia pun, biar. Jangan pijak kepala dia. Tu pun kadang-kadang orang pijak kepala dia pun tak marah. Tak marah, pijak kepala dia pun tak marah. Kadang-kadang bukan sebab dia tak marah, dia takut. Orang buat macam-macam ke dia, tak marah dia. Bukan dia tak marah, tapi dia takut. Dia penakut. Asyidda'u 'alal kufar, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang kafir yang memusuhi Islam. Perlu ni. Kalau orang kafir menunjukkan permusuhan kepada orang Islam, maka kita kena tunjuk sifat marah kita pada orang Islam ini. Sikap keras yang dimaksudkan dalam ayat yang kita bacakan tadi hanya akan berlaku apabila wujud perasaan marah. Jika tiada perasaan marah, dengan sendirinya keinginan untuk berjihad menentang orang kafir tak akan wujud. Ini yang kita sebut tadi. Kalau dia tak ada perasaan marah, dia tak akan kata apa-apa pada orang kafir yang memusuhi Islam. Tak akan tunjukkan reaksi, tidak akan menunjukkan reaksi marah kepada orang kafir yang memusuhi, yang menghina Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat luar sana tuan-tuan, ada macam-macam penghinaan yang orang kafir buat kepada Nabi kita. Ada macam-macam penghinaan yang orang-orang kafir ni buat kepada agama Islam kita. Memang orang kafir ni Allah sebut dah, dia tak akan seronok dengan kita orang Islam. Lan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Selamanya sampai hari kiamat. Dia tak suka tu sampai bila ustaz? Sampai bila-bila. Siapa yang tak suka ni? Orang kafir tak suka. Musuh kita ada musuh luaran, musuh dalam. Musuh luaran orang kafir. Orang kafir musuh kita, orang Islam daripada luar. Musuh kita orang Islam daripada dalam,
munafik. Ya. Nabi ketika dakwah dekat Mekah, Nabi berhadapan dengan penentangan daripada orang-orang kafir yang tak bersetuju dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tentang habis-habisan sehingga akhirnya mereka merancang bunuh Nabi. Lalu Allah mengizinkan kepada Nabi kita supaya berhijrah, tinggalkan Mekah, sebab dekat Mekah ni orang tak bagi semayang tak boleh, kuliah tak boleh, semayang Jumaat tak boleh. Ya, walaupun perintah untuk mendirikan semayang Jumaat telah difardukan masa di Mekah, tapi semayang Jumaat sekali pun tak boleh didirikan masa di Mekah. Sebab apa? Tak dapat permit daripada orang kafir, pimpinan yang kafir. Ya? Sebab itu Allah izinkan untuk hijrah. Sebab duduk kat satu tempat tu sampai nak semayang tak boleh, nak azan tak boleh, nak buat kuliah tak boleh, apa cerita kan? Menunjukkan bahawa orang Mekah ni tak sudi nak terima dakwah Islam. Tak sudi nak terima dakwah Islam. Sebab tu Nabi hijrah, diizinkan hijrah. Sama juga macam kita, tuan-tuan. Kalau kita duduk satu tempat sampai nak semayang tak boleh, nak azan tak boleh, mana kena carilah tempat lain. Kena cari tempat lain. Ni perselisihan di kalangan ulama. Walaupun ada ayat kata la hijrah ba'dal fathi Makkah, tak ada dah hijrah selepas pembukaan Mekah. Tapi ada ulama mengatakan boleh hijrah kalau sekiranya kita duduk satu tempat, dia tak bagi kita semayang, dia tak bagi kita datang masjid. Masjid ada tapi dia tak bagi datang. Ya. Siapa datang masjid, dia potong kaki. Lagi teruk, dia potong kepala. Akhirnya orang tak berani datang masjid, semayang sendiri-sendiri dekat rumah. Azan pun tak boleh, kuliah lagi tak boleh, contoh. Maka ketika itu, dalam situasi macam ni, boleh hijrah. Ini perselisihan di kalangan ulama. Kan? Walakin jihadun wa niyah, tetapi jihad dan niat sampai hari kiamat. Kita hendaklah berusaha berhijrah daripada perkara yang baik kepada lebih baik, kepada yang tak baik kepada baik, kepada yang baik kepada yang lebih baik. Setiap hari, tuan-tuan, bila Allah izinkan pada kita boleh hidup, ya Allah bantu kita supaya kita boleh buat ibadat lebih baik daripada hari semalam. Kata hukama, kalau kita ni buat perkara yang lebih baik daripada semalam, inilah orang yang beruntung sebenarnya. Jangan jadi orang yang hari ini dengan semalam sama. Sama aja. Ia adalah orang yang tertipu. Semalam dengan hari ini sama. Sebenarnya dia ni orang yang tertipu. Dan na'udzubillahi min zalik, lagi teruk ni, kita minta jauh, lindungi daripada perkara ni. Hari ini dengan hari semalam lagi teruk. Hari ini lebih teruk daripada hari semalam. Hari semalam semayang 5 waktu cukup, tiba-tiba hari ini tinggal 3 waktu je. Kan, jadi tak okey lah. Hari ini lagi teruk daripada hari semalam. Ini orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita minta jauh. Sebab tu kita kena jadi orang yang sentiasa baik setiap hari. Hari ini mesti lebih baik daripada hari semalam. Macam mana nak buat? Itu atas masing-masing lah. Macam mana nak jadikan kita ni lebih baik daripada hari semalam. Ya? Hari semalam kita tak semayang sunat, hari ini kita semayang sunat 2 rakaat. Maknanya hari ini lebih baik daripada hari semalam. Dah. Esok kita rasa kita nak tambah pula 2 rakaat lagi, jadi 4 rakaat. Maknanya hari esok lebih baik daripada hari ini. Ya? Walaupun mungkin tak sempat, tapi niat tu dah dikira. Takdirnya kita sempat. Allah takdir bagi lagi pada kita besok hidup lagi. Betul kita buat. Dapat 2. Ya? Kan? Dapat 2 kali ganda. Dapat lagi berganda-ganda. Sebab hari ini kita dah niat nak buat besok. Esok kita hidup, kita buat sebagaimana yang kita niat semalam, maka kita dapat gandaan. Nanti esoknya lagi, kalau Allah takdir kita boleh hidup lagi,
kita nak tambah lagi 2 rakaat, maknanya dah akan jadi 6 rakaat sembahyang sunat. Maknanya setiap hari kita cuba buat yang lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Ni orang yang beruntung. Sedekah sama juga, ya. Sedekah ni macam-macam cara, tuan-tuan. Bukan saja buah duit. Buah duit tu salah satulah. Tapi macam-macam lagi kaedah kita boleh sedekah. Senyum, sedekah. Tengok mak ayah dengan penuh kasih sayang. Contohnya, kalau anak ni, mak ayah duduk sekali dengan kita kan, ini peluang untuk berbakti. Peluanglah untuk berbakti. Kalau mak ayah duduk sekali dengan dia tu, maknanya tu satu kelebihan, bukan satu bebanan. Tu satu tasrif, kemuliaan Allah nak bagi kepada anak yang mak ayah dia duduk dengan dia. Sebab apa? Sebab bukan semua ibu bapa ni boleh duduk dengan anak-anak dia. Ada anak tu dia tak boleh, dia datang sekejap je dia rasa rimai, rasa macam duduk dalam penjara. Tapi dia datang rumah anak yang duduk sini, sampai seminggu kita tengok, mesti ada sebab dia. Kan? Pasal apa dia boleh duduk kat rumah anak dia yang ini sampai 5 hari? Dia mari rumah yang kat sini, baru sampai dah sibuk nak balik dah. Ada macam tu. Ada ramai. Kan? Sebab tu, mana-mana anak yang ibu bapa dia seronok nak duduk dengan dia, itu satu tasrif, satu kemuliaan pada dia. Janganlah anak pula merasa lari belanja kita bulan ni, pasal mak duduk dengan kita, ayah duduk dengan kita. Jangan gitu. Kan? Itu satu kelebihan yang Allah nak bagi kepada siapa yang ibu bapa dia boleh duduk dengan dia. Atau dia yang pelihara ibu bapa dia. Kalau ikut mak ayah dia tak mau duduk dengan dia, tak apalah, ejahlah lagu mana nak buat supaya dia boleh dapat duduk bersama dengan ibu bapa dia. Bukan menjauhkan diri dengan ibu bapa. Asal dengar kata ibu bapa nak duduk sekali, dia mula dah macam mana ni nak cari jalan supaya akhirnya ibu bapa dia tak jadi duduk dengan dia. Ya. Ada je modal nak cakap dekat ibu bapa dia supaya kalau macam tu tak apalah, tak jadilah, bulan depan lah pula. Kan? Bulan depan tu sebelum sampai masa dia nak datang tu, dah fikir dah macam mana kaedah untuk nak bagi tahu dengan ibu bapa ni supaya tak payah datanglah rumah dia. Kan? Jangan macam tu. Ini saya sebut ni secara umum lah, tuan-tuan, bukanlah nak katakan siapa-siapa kan. Sebut secara umum gitu saja. Jadi sekadar itulah, insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan pada malam ini adalah sedikit manfaat pada kita. Cerita dia sebagai kesimpulan, kita kena kontrol nafsu kita, ya, duduk dalam tahap sederhana, tidak terlampau menurut kepada kehendak nafsu satu, ataupun jangan kontrol sampai tak bagi langsung, ya, kepada kehendak nafsu ni. Apa yang diingini, yang diperlukan oleh nafsu sampai tak bagi langsung, tak boleh. Duduk di pertengahan. Kayak contoh tadi, makan, kita minat sangat nak makan, tapi kita tak makan melampau-lampau. Kita makan sebelum kenyang berhenti. Ya, sebelum kenyang berhenti. Sambil makan tu sambil teringat orang-orang miskin makan tak masa ni. Sambil makan tu teringat mak ayah masa ni makan tak lagi. Kalau dia makan juga, kalau dia dah makan, apa benda yang dia makan? Sama tak dengan makanan kita sebagai anak dia ni makan? Ya? Sama tak? Kena fikir macam tu. Setengahnya anak ni waktu makan tak teringat ke siapa-siapa, termasuklah mak ayah dia. Mak ayah dia ni kalau teringat makan waktu sedap tu, dia kata anak dia ni kan, ibu bapa dia ada dia punya perasaan macam tu. Bila dia makan sedap sikit, dia teringat ke anak dia. Dia hello dekat anak dia. Makan tak lagi? Anak bukan makan dah lagi, dah berkali-kali makan dah. Kan? Mak ni apa, cicah biskut petang-petang tu, teringat sedap makan sekali dengan anak-anak. Sekali buka seplastik habis. Makan sama-sama dengan anak. Ya, sekarang ni dia makan dengan suami. Makan berdua je. Teringat makan sedap tu, teringat ke anak sama. Hello ke anak, makan tak lagi? Ya? Kalau tak makan, dia nak datang hantar biskut tu. Kan?
Anak kata tak payah, pasal dia kata dekat sini bukan saja biskut, lebih daripada biskut lagi. Tak? Lepas tu kadang-kadang mak call, ayah call. Anak ni kalau tengok miss call daripada ayah, kena call balik semula. Ini kadang-kadang miss call banyak masuk, ya, tapi tak call balik semula. Akhlak tak elok macam tu. Kalau tengok siapa yang call tu, hello balik semula. Mungkin ada keperluan, ada kepentingan, mungkin nak bagi tahu ada kematian ke kan. Dia sentiasa ingat ibu bapa ni kepada anak. Tapi anak selalunya lupa kepada ibu bapa dia. Ada juga yang ingat tengah-tengah makan tu teringat, kalau makan, kita makan ni, kita ingat dekat ibu bapa, dia pun suka ni makanan ni. Kan? Hantar gambar, tunjuk, ni makanan yang mak suka kan. Nanti orang balik, orang beli. Nanti saya balik, saya beli. Contoh macam tu lah. Kita sebut ni makanan ayah suka tak? Kan? Nanti kita balik, kita cari makanan ni. Makanan ni ada jual kat kedai-kedai ni. Barulah seronok hati ibu bapa tu. Kan? Jadi itulah di antara yang kita sempat kongsikan. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.